Hari ini adalah hari pengumuman keputusan peperiksaan. Eric menelefon sahabat karib dia secara online di rumah. Selamat petang, Aaron. Kamu sudah terima keputusan peperiksaan semester ini tak? Selamat petang, Eric. Ya, aku baru saja memeriksa keputusan peperiksaan aku. Aku mendapat keputusan yang agak rendah semester ini. Ya, maka saya sama juga. Keputusan peperiksaan saya semester ini lebih rendah berbanding dengan keputusan peperiksaan semester lepas lah. Kemungkinan cara pembelajaran saya yang kurang efektif lah. Macam mana ini meningkatkan cara pembelajaran kita agar menjadi lebih efektif ya? Ada satu mesej dalam kumpulan WhatsApp kelas. Kamu dapat tak? Aku dapat juga. Ada satu link video. Jom, kami lihat video ini bersama-sama. Jom. Kenapa keputusan pelajar dalam peperiksaan semakin meruncing? Adalah keadaan ini membimbangkan ibu bapa dan pihak sekolah? Anda berasa penat untuk belajar dengan cara belajar yang tradisional? Oleh itu, video ini akan memperkenalkan beberapa cara yang lebih efektif dalam proses pembelajaran kepada pelajar-pelajar. Cara belajar yang betul dapat meningkatkan kualiti pembelajaran kita. Tanpa membacakan masa lagi, jom kita bermula dengan cara pertama. Cara pertama ialah membuat perbandingan antara satu sama lain. Perbandingan ini bukan perbandingan markah dengan rakan, tetapi perbandingan ini ialah perbandingan antara teori atau konsep yang berbeza. Sebagai contoh, anda boleh menyediakan peta minda atau raja untuk mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara teori yang hampir sama. Peta minda ini adalah sesuatu peta yang mengembangkan huraian untuk sesuatu isi esei. Kita akan letak topik atau tajuk yang besar di tengah peta minda. Cabang-cabang yang mewakili subtopik atau isi-isi penting di sekeliling peta ini akan dilukis, diikuti dengan ranting-ranting yang mewakili huraian yang ringkas bagi isi-isi penting yang dinyatakan. Implikasinya kita tidak akan keliru dengan teori atau konsep yang hampir sama dan dapat menjimatkan masa semasa kita mengulang kaji pelajaran. Cara kedua, di samping itu, anda boleh membuat nota ringkas masa belajar di kelas. Hal ini disebabkan oleh nota tersebut dapat dirujuk kembali tentang topik yang kita telah belajar sebelum ini. Selain itu, nota ringkas juga dapat meningkatkan ingatan kita kepada tajuk tersebut. Contohnya, kita dapat menandakan bahagian-bahagian yang penting dalam buku supaya kita dapat mengulang kaji dengan lebih senang dan dapat memahami tajuk tersebut sebelum peperiksaan atau menggunakan peta minda yang telah diajar pada zaman persekolahan sebagai rujukan juga. Cara ketiga, anda mestilah sentiasa bertanya guru atau orang yang lebih mahir jika kurang faham tentang sesuatu masalah dalam akademik. Hal ini kerana kita akan memahami masalah tersebut dengan lebih dalam. Misalnya, Aming meminta bantuan daripada guru-guru dan rakan sebaya dia semasa menghadapi masalah dalam akademik. Guru, bolehkah kamu ajar saya tentang soalan ini lah? Boleh. Kamu kena darab dulu baru tambah. Oh, terima kasih cikgu. Ali, selain daripada cikgu yang ajar, apakah cara boleh saya guna lagi? Selain itu, kamu boleh buat kurungan. Tambah kurungan dalam nombor yang akan dikira dulu. Oh, begitulah. Okey. Terima kasih, Ali. Seterusnya, kita boleh bertanya ibu bapa
kawan-kawan atau adik-beradik yang lebih memahami mata pelajaran tersebut. Oleh itu, jangan malu untuk meminta bantuan daripada guru-guru atau rakan-rakan, kerana semakin banyak kita bertanya, semakin banyak kita memahami cara penyelesaian masalah tersebut. Cara keempat. Cara keempat, anda boleh menyediakan dan merangka jadual pembelajaran harian. Merangka jadual pembelajaran harian adalah suatu langkah penting untuk memastikan kecemerlangan akademik para pelajar. Sebagai contoh, anda boleh merujuk kepada jadual waktu persekolahan dan merancang aktiviti yang berfaedah pada masa lapang. Hal ini dapat mengimbangkan masa akademik dan kurikulum anda dan mengelakkan pembaziran masa yang berharga kerana masa itu emas. Implikasinya, badan dan minda anda dapat kekal sihat kerana mendapatkan rehat yang cukup. Dengan jadual harian tersebut, para pelajar dapat belajar secara sistematik, efektif dan juga berdisiplin. Cara kelima. Dalam cara kelima adalah menubuhkan objektif pembelajaran. Anda boleh menubuhkan objektif kecil pembelajaran pada setiap hari, bulan, semester, tahun ataupun setiap mata pelajaran. Contohnya, objektif untuk semester ini adalah mendapat GPA 3.8 dan ke atas. Atau objektif harian ini adalah menyiapkan tugasan-tugasan projek kemasyarakatan. Selain itu, anda boleh berpecahkan maklumat besar kepada maklumat kecil. Contohnya, objektif bulan ini adalah menyiapkan tugasan projek kemasyarakatan. Anda boleh membahagikan objektif ini kepada objektif kecil seperti hari pertama mengadakan mesyuarat dengan rakan untuk berbincang tajuk. Pada hari keempat bermula menulis laporan dan lain-lain. Cara ini boleh menjimatkan masa anda dan memastikan tugasan yang diedar bersiap dalam masa yang tertentu. Cara keenam. Cara yang keenam ialah belajar secara berkumpulan. Contohnya, beberapa orang boleh membuat satu kumpulan belajar selepas setiap tempoh persekolahan. Hal ini demikian kerana dengan adanya kumpulan belajar, kita boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan lebih cepat dan lebih berkesan dengan hanya berbincang antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, kita juga akan lebih memahami terhadap sesuatu perkara yang sukar dan mengelirukan. Dalam kumpulan belajar, kita umpama sesuatu keluarga. Kita boleh saling membantu bagai anggur dengan tebing supaya masalah dapat diselesaikan. Ibarat kata bulat air kerana pembentung, bulat manusia dengan muafakat. Cara ketujuh. Cara ketujuh, anda juga boleh mengulang kaji selepas belajar. Mengulang kaji selepas belajar dapat menguatkan ingatan yang penting yang dipelajari semasa di kelas. Hal ini kerana mengulang kaji adalah suatu proses mempelajari atau menyemak semua soalan dengan tujuan untuk memahami dan mengingati semua maklumat serta fakta dari nota ringkas dan bahan-bahan khusus yang telah anda pelajari sebelum ini. Semasa proses mengulang kaji, ia juga membolehkan anda untuk mengetahui kekurangan dalam diri anda dalam sesuatu subjek. Jadi, anda boleh mengukuhkan subjek kelemahan tersebut dan juga mencukupi masa untuk mencari maklumat-maklumat dari internet ataupun kerja latihan. Cara ke-8. Cara ke-8, anda juga boleh mencuba kertas soalan peperiksaan tahun lalu. Contohnya, anda meminta dengan abang dan kakak sendiri untuk kertas ujian tahun lalu yang diuji oleh mereka. Semasa anda mencuba soalan peperiksaan tahun lalu, anda akan mengetahui perbezaan soalan tersebut berbanding dengan kerja latihan anda yang diberi oleh guru sendiri sebelum ini. Cara ini akan memberikan anda keyakinan dalam menghadapi peperiksaan. Hal ini akan membiasakan anda dengan corak soalan yang sering muncul dalam peperiksaan
dan cara menjawabnya. Cara 9. Sekali kita perlu memberi sepenuh perhatian semasa guru mengajar. Contohnya, janganlah kita berbual-bual, membuat kerja sendiri dan bermain dengan kawan-kawan semasa guru mengajar. Perkara yang kita perlu buat ialah memberi tumpuan kepada apa yang cikgu cakap dan ajar dan mencatat isi-isi serta nota-nota penting yang cikgu cakap dalam kelas, supaya kita boleh merujuk balik semasa kita mengulang kaji. Hello, saya di sini lagi. Jadi, bagaimana? Anda rasa semuanya mencukupi? Sekiranya tak, apakah cara-cara yang lain yang lebih berkesan kepada anda selain daripada cara-cara yang telah kami berikan? Berikan komen anda di bawah. Terima kasih atas menonton video ini. Kami berharap cara-cara ini dapat membantu anda untuk mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Semoga berjaya dalam pelajaran anda. Wah, video ini sangat menarik lah dan dapat menggalakkan semangat kita untuk belajar dengan cara yang lebih efektif lah. Aku setuju dengan engkau. Aku rasa video ini dapat memberi banyak kebaikan. Ya, apakah kebaikan yang kamu dapat? Aku dapat mengenal pasti masalah yang menyebabkan aku tidak dapat mencapai keputusan yang aku inginkan dan cara untuk menyesuaikan cara pembelajaran aku dengan lebih efektif. Apakah yang engkau dapat belajar dari video ni? Ya, saya dapat banyak cara juga seperti menyediakan nota ringkas, mengulang kaji selepas kelas, cuba kertas soalan lepas tahun dan lain-lain. Saya tidak pernah guna cara-cara sebelum ini lah. Tanya Eric, video ni sangat membantu. Mari kita kongsi dengan kawan-kawan kita. Terima kasih Aaron. Jom kita berkongsi dengan dia orang yang tidak ada dalam WhatsApp group itu. Kita cuba gunakan cara-cara tersebut untuk peperiksaan yang akan datang dan mendapatkan keputusan yang lebih cemerlang. Ya, saya percaya kami akan dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang. Marilah kita berusaha keras bersama-sama. Okay, bye Eric. Bye Aaron. Selamat petang Aaron. Kamu sudah semak keputusan peperiksaan semester ini dah? Selamat petang Eric. Ya, aku baru saja memeriksa keputusan peperiksaan aku. Aku mendapat keputusan yang rendah semester. Sorry. Ya, saya percaya kami akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang. Marilah kita berusaha. Cara ketiga, anda mestilah sentiasa bertanya guru atau orang yang bermahir. Cara pertama ialah membuat perbandingan antara satu sama lain. Perbandingan ini bukan perbandingan markah dengan rakan, tetapi perbandingan ini ialah perbandingan Alah, tak ada bunyi dah pula. Kenapa keputusan belajar
efektif dalam proses pembelajaran kepada pelajar-pelajar. Cara belajar yang betul dalam Cara keempat, anda boleh menyediakan dan merangkakan jadual pembelajaran. Cara keempat,